Assalamualaikum. Hari ini kita mulakan dengan bab 8. Okey, bab baru, garis dan sudut. Okey. Dalam bab ni kamu akan belajar banyak berkaitan dengan garis-garis dan sudut-sudut. Okey. So jadi banyak sifat yang kamu kena ingat. Okey. So jadi kita mulakan dengan so ada satu garisan. Garisan ni dikenali sebagai tembereng garis. Ukuran garis ni ialah PQ. PQ sama dengan 6 cm. Okey, jadi garis ini dikenali sebagai tembereng garis di mana dia akan ditandakan huruf besar. Huruf abjad besar di hujung tembereng garis. Huruf abjad besar. Maksudnya kat sini PQ. Kalau nak tulis tembereng garis AB, di sini A, sini B. Okey. So jadi namanya tembereng garis. Tembereng garis ni biasanya kita ukur guna pembaris. Okey, seterusnya berkaitan dengan sudut. Sudut ditanda dengan simbol. Okey, ni simbol ni. Okey, kalau tengok ni simbol dia. Okey. Huruf abjad besar ditulis di hujung lengan. Ni maksudnya di hujung lengan. Ni nama hujung lengan. Okey, di hujung lengan dan bucu sudut ni bucu. Okey. So jadi huruf besar semuanya. Okey. So jadi cara kita nak baca sudut, kita boleh baca sudut ni gambar ni. Simbol sudut PQR, PQR. Okey, 40 darjah ataupun kita boleh baca RQP. RQP. Okey, dua-dua memberi maksud nilai sudut yang sama. Yang penting bila 40 darjah ni sudut, dia duduk dekat Q. Jadi Q mesti duduk di tengah-tengah. Okey, nampak tu? Q di tengah-tengah. Baca terbalik boleh. PQR. Okey, QRP pun benda yang sama. Kita baca terbalik macam mana? PQR, RQP. Okey. So kalau tak mau tulis simbol sudut ni, kita buat macam segitiga, macam bumbung rumah ni. Okey, so PQR, simbol bumbung rumah ni. RQP. Tapi kebiasaan kita guna yang ni je. Okey, ni yang atas ni ya. Okey, ataupun sudut Q. Ni sudut Q ni sama dengan 40. Ni pun janganlah kita guna ni dalam biasa ni dua-dua ni. Benda tak jangan guna, kita guna yang atas. Okey. Kita sambung. Okey, hari ni kamu buat nota je. Jadi tak ada latihan untuk hari ni. Okey, latihan ni kamu boleh tengok contoh ni. Cikgu jadikan contoh ni diambil daripada latihan 8.1a muka surat 171. Okey, kalau kamu tengok sini. Okey, soalan nombor 1 dalam buku teks latihan latih diri 8.1. Okey. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS adalah seperti raja berikut, adalah kongruen atau tidak. Okey, so jadi ini berkaitan dengan kongruen atau tidak. Okey, jadi kita rujuk dulu sifat kongruen. Tadi cikgu bawa ajak tembereng garis dengan sudut. Okey. Okey. Tembereng garis yang sama panjang disebut tembereng garis kongruen. Tadi cikgu sebut ada perkataan kongruen kan? Okey, jadi tembereng garis dia ada tembereng garis kongruen dan sudut kongruen. Kongruen tu maksudnya sama. Cara yang mudah kita panggil sama. Okey. Seterusnya tembereng garis yang sama panjang. Contohnya yang ni. Ni tembereng garis ni abuan beza dia tak label. Kalau kita nak label, kita akan label apa huruf ni? A, B. Contoh katalah nak label. Kita label kat tak ada masalah. A, B, C, D. Okey. Dia ada label kat ujung dan ukuran dia 4.92 unit, 4.92 unit. 4.92 unit. Jadi dua-dua ni ukuran dia sama. Bila ukuran sama, kita panggil tembereng garis kongruen. Okey, sudut pun sama juga. Kalau nilai sudut dia sama ni 6.42, 6.42, ini sudut dia sama. Saya disebut sudut kongruen. Okey, jadi kita balik pada tajuk yang tadi. Okey,
Jelaskan sama ada temberan garis PQ dengan RS dalam setiap raja yang berikut adalah kongruen atau tidak. Okey. Ni ukuran dia sama kan? 3 cm, 3 cm. Jadi dia ialah temberan garis yang kongruen. Ni 3.2 dengan 3.3 tidak. Sebab tak sama. 4.2, 4.2 kongruen. Okey, so kita tengok sudut pula. Sudut ni 32, ni 32 walaupun arah yang berbeza, dia ialah kongruen. Yang penting nilai sudut dia adalah sama. 136, 138 tidak kongruen. Ni 256, ni 256 juga kongruen. Ruen. Okey. Okey, so jadi saiz temberan garis boleh diukur menggunakan pembaris. Kalau kita nak ukur suatu ukuran, mesti bermula dengan angka sifar. Okey, walaupun di pembaris kamu ada macam lebihan sikit lah. Kan selalunya pembaris ada lebihan sikit. Tapi tak berlabel, tak ada senggat. Ni kita panggil garis-garis ni kecil-kecil ni, kita panggil senggat. Okey, so jadi dia kita apa-apa mesti kira ukur ukuran tu daripada sifar. Okay, kalau macam ni, garis temberan garis ni, PQ ni adalah 6 cm. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung seperti yang telah dipelajari, saiz sudut boleh diukur dengan menggunakan protraktor. Ni protraktor ni kamu dah belajar sekolah rendah. Okey, so macam ni. Kalau kita buat ada sudut dia daripada sini, ukuran dia kita baca daripada, kalau macam ni, garis lurus BC ni. Okey, daripada garis lurus BC kita tengok dia bacaan dia. Okey, dia mesti ambil daripada sifar ni. Sifar ni dia tak boleh ambil daripada 180. Jadi ukuran saiz sudut ABC ni ialah 0, 20, 80, 90, 100. 100 jadi bacaan dia 135 daripada lengan ni. Jadi ini namanya ialah protraktor. Jangka sudut pun boleh juga dipanggilnya. Okey, sudut-sudut yang lengan dia ni macam ada buat kotak kecil ni, dia namanya sudut tegak. Okey, kalau macam ni dia kurang daripada sudut tegak. Kalau kita buat garisan, okey, ni tegak. Ni tegak, ada kucing-kucing tu. Ni 90. Kalau dia kurang macam ni, di sudut ni saja, maksudnya dia kurang pada 190. Okey, sama juga ni kan, ni tegak. Garisan putus-putus ke garisan sebelah ni 90. Jadi dia buat garisan sebelum daripada garisan putus-putus ni, maksudnya sudut dia kurang pada 90. Ni just kita anggaran saja. Kalau kita nak dapat ukuran yang tepat, kita kena guna jangka lukis tadilah untuk mengukur ni. Ni just hanya untuk anggaran. So kalau sudut lebih daripada 90, kalau garisan putus ni ke garis sini, maksudnya sini ialah 90. Jadi sudut dia daripada garisan hitam ke sini. Jadi maksudnya dia adalah lebih daripada 90 darjah. Okey, kalau macam ni, ni ukuran ni kurang pada 90 lah. Sebabnya kalau 90 dia ada garisan satu lagi. Garisan tegak, dia agak tegak saja. Okey, so maksudnya ni kurang pada 90. Okey, kamu kena pandai tengok. Dia boleh bezakan dia. Okey, sifat sudut. Sifat sudut. Sudut pada garis lurus ialah 180. Sudut pada garis lurus ni, total dia ialah 180. Okey, kalau kamu tengok merah dengan hijau. Yang merah ni, kalau kita ada, kalau kita tengok ni, ini 180 hijau ni, sudut hijau ni, dia lebih pada 90. Mungkin 120. Okey, so satu garis lurus ni total dia ialah hasil tambah sudut-sudut dia 180. Jadi bermaksud 120 sini ialah 60. Macam mana cikgu boleh dapat 60?
ambil 180. Jumlah dua-dua sudut ni 180. Bila kita tahu kata sudut sebelah ni 120, barulah sini dapat 60. Dapatnya daripada 180 tolak 120 ni, dapatlah 60. Itulah namanya sudut pada garis lurus ialah 180. Kalau dia kata 180, dua-dua sudut ni campur mesti dapat 180. Okey? Tu. Sudut reflect. Sudut reflect adalah sudut dia lebih besar daripada 180. Dia lebih daripada 180. So, jadi 256 ni kurang daripada 360, lebih pada 180. Okey. Sudut putaran lengkap ialah 360. Okey. Jadi, kalau cikgu ambil sudut ni sudut pada satu titik ni, satu titik kan. Jadi, total semua 360. Kalau sebelah ni 256, sebelah lagi macam nak dapat, ambil 360. Sebab campur dua-dua ni 360. Tolak 256 ni, dapatlah 104. So, sini 104 darjah. Okey. Okey, kita tengok pada sifat yang lain. Sudut pelengkap. Hasil tambah sudut itu ialah 90. Okey, pelenggenap. Hasil tambah sudut ialah 180. Okey, sudut konjugat pula. Hasil tambah sudut-sudut ialah 360. Okey, jadi kalau kita tengok contoh kat sini, yang pertama ni 93.94 darjah dengan 46.09. Kalau kita campur dua-dua ni kan, ni dapat nilai dia 90. Jadi ni adalah sudut apa yang tadi, kalau 90 darjah campur dia ialah pelengkap. Okey, so jadi kalau yang ni dua-dua sudut ni kita campur jadi 180 ialah sudut penggenap. Okey, so kalau dua-dua sudut ni kita campur dan jumlah dia ialah 360, dia ialah sudut konjugat. Okey, kita tengok contoh. Okey, jelaskan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. 60 ialah sudut pelengkap. Ingat, kalau pelengkap mesti jadi 90. 60 bagi 60 sudut pelengkap bagi 30. Betul, sebab 60 campur 30, betul, dapat 90. Jadi benar. 125 ialah sudut penggenap. Penggenap, bila penggenap campur jadi mesti 180. Jadi 125 campur 45 tak dapat 180, baru 170 dah. Jawapannya ialah palsu. Okey, sudut konjugat bila campur dua-dua tu mendapat 360. 300 campur 60 dapat 360. Ya, benar. Okey. 142 dengan 38 ialah sudut penggenap. Ingat balik sudut penggenap. 142 tambah 38 kosong. Betul, dapat 180. Jadi benar. Okey, jika A ialah sudut konjugat. Konjugat ingat, campur sudut mesti 360. Bagi A, maka A ialah 360 tolak B. Betul lah. Jadi benar. Okey. So, kita tengok contoh. Dalam raja sebelah, P ialah 54 ialah sudut penggenap. P sudut penggenap. Kalau campur dua ni dapat tak 90 saja? Ya, benar. Jadi P tambah 54Q yang 90 sudut pelengkap. Betul. Okey, so diberi P dan Q ialah sudut penggenap. P dengan Q sudut penggenap, sebabnya campur dua ni ialah satu garis lurus. Okey. Jadi okey, P tambah Q sama dengan 180 darjah. Okey, so jadi sudut konjugat R ialah 260. R ialah 260. Tidak, R ni 260. Itu nilai R. Sudut konjugat R ialah 260. Jadi
Jadi soalan ni cari P, Q dengan R. Okey. Sebelum ni kita boleh cari ni P. Sebab dia kata P dan 54 adalah sudut pelengkap. Okey, dapat P. Sini. Okey, P sama dengan 54 mai belah sana. 90 tolak 54. Dapatlah nilai P ialah 36. Siap dah P. Okey, P dah siap. P campur Q sama dengan 180. P kita dapat 36 kan? Jadi, P tambah Q sama dengan 180. P kita 36 darjah tambah Q sama dengan 180. Okey, jadi nak cari Q. 36 ni P belah sana. Jadi 180 tolak 36. Dapatlah Q2 ialah Q ialah 44. Okey, settle dah Q. Okey, tinggal R dengan S. Okey, P kita tadi dapat dia ialah 36. Tulis 36. Okey, so jadi sini 144 kan. Okey, so soalan dia kata apa? Sudut konjugat bagi R ialah 260. R 260. Konjugat campur semua 260. Okey. Jadi bermaksud R sudut konjugat bagi 360. Jadi R campur dengan sudut konjugat. Jadi 360. Jadi 360 tolak dengan sudut konjugat R. Jadi dapatlah R dia 100. Settle lah R. S pula. Ni R kita 100. S pula ialah campur semua ni mesti dapat 360. Jadi S diperolehi dengan 360. Campur semua mesti 360 termasuk S. Tapi kita nak cari S. Jadi 360 tolak sudut-sudut yang lain. Tolak dengan 54. Ni 54 tolak dengan 36. Tolak dengan 144. Tolak dengan 100. Dapatlah S. So jawapan ni ialah S tu ialah 26. Okey, siap dah. Itu saja untuk hari ni.